Bahagian kedua surah Al-An'am ayat 73 hingga ayat 74 hingga ayat 79. Surah yang ke-6. Nescaya mata lahir itu tidak dapat melihat rupanya, dan fikiran pun tidak dapat mengkhayalkan rupanya. Dan kalau orang mencuba mengkhayalkannya, lalu membuat gambar dari khayalannya itu sehingga dijadikan berhala dan pujaan, nescaya bertambah digambarkan, bertambah nyata kekurangannya. Lantaran itu batallah segala keberhalaan, sebab berhala adalah hasil khayal manusia, bukan kenyataan yang sebenarnya. Maka Nabi Ibrahim pun sampailah pada hakikat tauhid yang sebenarnya, iaitu bahawa di situ pasti satu dan mutlak dalam kesatuannya. Dialah yang menjadikan dan menguasai semua langit dengan seluruh bintang-bintang dan bulan itu dan matahari itu, dan menguasai bumi juga dengan seluruh makhluk yang mendudukinya. Sebab itu kepadanya lah Ibrahim menghadapkan jiwa dan raganya, dan menghadapkan wajah dan hatinya dengan hanif, yang bererti ikhlas, jujur, tiada bercampur dengan ingatan lain, dan tidaklah beliau mempersekutukan yang lain dengan dia. Sebab mustahil menurut matahari yang sihat bahawa ada yang lihat yang bersekutu dengan kekuasaan dia. Dengan ayat ini, manusia di segala zaman diberi contoh bagaimana menyaksikan adanya Tuhan pencipta dan mengatur dan pengatur pada semesta alam ini, dengan melihat pada alam itu sendiri. Inilah yang dinamai wahdatus syuhud, kesatuan kesaksian bagi menyaksikan yang satu, bukan wahdatul wujud, melihat bahawa semuanya itu satu sehingga dia adalah dia. Memanglah rangkaian ayat kisah Ibrahim melihat kerajaan langit itu menarik minat kepada berfilsafah atau bolehlah dia dikatakan jadi sumber filsafah spiritualisme dari Al-Quran. Bertambah maju pengetahuan orang tentang alam, bertambah ayat-ayat ini menjadi perangsang buat menegakkan al-hikmatul ilahiyah. Dapatlah bertemu di sini suasana perjalanan menuju kebenaran. Mulanya dengan ilmu, dan akhir dari ilmu ialah makrifat, dan makrifat ialah tujuan filsafah, dan akhir dari makrifat tibalah agama yang benar, iaitu tauhid yang sejati. Ahli-ahli tasawuf pun digenangi oleh hikmah ketuhanan seketika menafsir ayat ini. Sufi yang besar Nizamuddin Hasan bin Muhammad Al-Nasaiburi menulis takwil tafsir ayat ini demikian: mulanya Ibrahim melihat nur, iaitu cahaya kecerdasan pada rupa bintang, dan cahaya ketuhanan pada rupa bulan, dan cahaya hidayat pada rupa matahari. Al-Alusi meneruskan cara An-Nasaiburi dengan bentuk kata lain dengan tafsirnya di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Katanya, bintang ialah isyarat kepada naf, iaitu jiwa hayawani. Bulan isyarat kepada cahaya qalb, iaitu hati, dan matahari isyarat ruh yang sejati. Tetapi yang agak dirasakan ialah apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddinnya, ketika beliau membicarakan bahaya perasaan sombong sedekah manusia, sebab kepadanya mulai dibuka sedikit oleh Allah pintu makrifat, lalu terbang oleh hidungnya bau harum. Dia pun menyangka bahawa dia telah sampai. Beliau berkata, dan satu golongan lain lagi, mereka telah terlampau dari yang sulit, dan mereka tidak melenggung ke kiri ke kanan kepada nur-nur yang mereka temui di jalan, dan tidak pula terpesona oleh pemberian-pemberian yang diterimanya.
dan dan tidak dia melambung lantaran gembira kerana pemberian itu. Dia jalan terus dengan sungguh-sungguh sehingga telah dekat akan sampai kepada batas kurbah, iaitu terdekat dengan Allah. Maka tersangkalah olehnya rela bahawa dia telah sampai benar-benar kepada Allah. Di situ dia pun mulai berhenti dan mulai salah. Sebab Allah itu dihijab, didindingi oleh 70 nur, yang setiap si salik itu sampai kepada satu saja pun dari hijab itu, dia menyangka bahawa dia telah sampai. Itulah yang diisyaratkan dengan kata Ibrahim alaihissalam yang diceritakan oleh Allah. Maka tak kala gelap malam, kelihatanlah olehnya bintang. Maka berkatalah dia, inilah Tuhanku. Padahal bukanlah yang dimaksudnya dengan Tuhan itu ialah bintang yang bercahaya itu. Itu telah dilihatnya sejak dia masa kecil. Dan dia telah tahu bahawa bintang itu bukan Tuhan. Dan bintang itu pun banyak, bukan satu saja. Orang bodoh-bodoh pun tahu bahawa bintang bukan Tuhan. Maka orang seperti Ibrahim tidaklah akan terpesona oleh bintang yang orang kebanyakannya tidak tertipu olehnya. Tetapi yang beliau maksudkan ialah bahawasanya dia adalah Nurul Anwar, cahaya dari segala cahaya, yang dianya itu salah satu hijab yang mendinding kita dengan Allah. Dan dia akan berjumpa di tengah jalan oleh orang yang sedang salik dan tidaklah mungkin akan sampai kepada Allah kalau belum bertemu terlebih dahulu dengan hijab-hijab semacam itu, iaitu hijab nur yang setengahnya lebih besar dari yang setengah, dan yang sepaling-paling kecilnya ialah cahaya bintang. Maka dipinjamlah oleh Ibrahim kata-katanya, dan yang paling besar ialah matahari dan di antara keduanya ialah bulan. Maka tetaplah Ibrahim melihat kerajaan langit itu sebagaimana yang disebutkan Allah. Demikianlah telah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan semua langit dan bumi. Maka sampailah dia kepada suatu nur melalui suatu nur. Dan tiap-tiap sampai kepada nur, terkhayal lagi Ibrahim serasa-rasa dia telah sampai. Padahal kemudian terbukalah baginya kesedaran bahawa sesudah nur yang telah dilalui, itu ada lagi nur lain. Lalu dia tingkat lagi dan naik lagi. Tiap sampai di satu tingkat, dia menyangka telah sampai juga. Sehingga akhirnya sampailah dia kepada hijab yang paling dekat. Yang sebelum hijab itu terakhir, itu dilampaui, belumlah sebenar sampai. Di waktu itulah dia berkata, ini dia, ini lebih besar. Maka setelah jelas kepadanya bahawa kebesaran yang dikatakannya itu besar, tidak sunyi daripada kekosongan dan kekurangan dan kemunduran, berkatalah dia pertama, aku tidak suka kepada segala yang hilang. Dan akhir sekali dia berkata kedua, aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan semua langit dan bumi. Berkata Imam Ghazali selanjutnya, maka orang yang menempuh jalan ini keraplah dia terpesona sehingga menghentikan perjalanan setelah sampai di salah satu hijab itu. Bahkan kadang-kadang di hijab yang pertama saja pun dia telah terpesona. Adapun hijab yang pertama di antara Allah dan di antara hamba-Nya ialah diri si hamba itu sendiri. Sebab diri itu pun suatu masalah ketuhanan yang pelik. Dan dia pun adalah salah satu nur dan daripada nur-nur Allah, iaitu sirul qalb, rahsia hati yang jelas. Padanya hakikat kebenaran semuanya. Sehingga seluruh alam ini pun bisa muat ke dalam suatu hati dan tajalli padanya semua bentuk dan rupa. Pada waktu itu memancarlah sinar buhari dengan sinaran yang besar, sebab segala yang wujud itu telah nyata padanya menurut keadaannya. Padahal pada mulanya dia tertutup oleh satu pelita yang seakan-akan melindunginya. Maka apabila nur Allah itu telah tertajalli padanya, terbukalah kasyaf keindahan hati, kerana telah memancar sinar Allah kepadanya. Kadang-kadang di saat itu menolehlah ia yang mempunyai hati itu ke dalam hatinya, maka kelihatanlah padanya suatu keindahan yang dahsyat sekali. Kadang-kadang di saat itu
lantaran sangat dahsyatnya terloncatlah dari mulutnya anal haq. Maka kalau di saat itu dia tidak sedar bahawa ada cahaya lain lagi sesudah itu, terpesonalah dia pada dinding pertama. Dihentikannya lah perjalanannya dan binasalah dia di saat itu. Dia telah terpesona oleh cahaya sebuah bintang kecil dan berbagai lagi cahaya-cahaya hadirat ilahiyah. Maka inilah tempat kesamaran yang besar, sebab yang jelas pada diri telah menimbulkan kesemaran pada tempat tajallinya. Laksana orang kerap kesamaran melihat yang terbayang dalam kaca, lalu disangkakan bahawa yang terbayang pada kaca itu adalah warna dari kaca itu sendiri, sebagaimana pernah kesamaran orang yang melihat isi sebuah gelas. Disangkanya itulah yang gelas. Amat halus gelas dan merupalah arak. Keduanya serupa sehingga muskillah keadaannya. Seakan-akan semuanya itulah arak, bukan piala. Seakan-akan semuanya itulah piala, bukan arak. Ini adalah satu puisi. Dengan pandangan mata seperti inilah orang Nasrani memandang Al-Masih. Setelah mereka lihat nur Allah telah sinar menyinar pada diri beliau, mereka pun salah sangka. Laksana seorang yang melihat bintang dalam kaca atau dalam air. Disangkanya memang ada bintang dalam kaca atau dalam air. Lalu dihulurkannya tangannya ke sana hendak mengambil. Ternyata tidak ada. Maka tertipulah dia. Demikian Imam Al-Ghazali mentafsirkan secara tasawuf, bahkan secara filsafah pula akan pengalaman Nabi Ibrahim tersebut. Lalu beliau terangkan pula pendirian beliau tentang faham Al-Halash yang berkata Anal Haq, yang bererti sayalah Tuhan itu. Dan beliau salinkan pula salah satu syair Al-Halash yang terkenal tentang perpaduan di antara gelas dengan arak. Pengisi gelas yang menggambarkan kesesatan mazhul hulul, iaitu kepercayaan bahawa Allah dapat menjelma ke dalam diri hamba. Maka menurut Imam Al-Ghazali, dengan keterangan ini berjalanlah terus dan suluklah, tetapi hati-hati jangan terpesona oleh cahaya yang bertemu di jalan, kerana cahaya itu belumlah dia. Cahaya dinding pertama ialah diri sendiri, sedang orang yang terhenti pada dinding pertama itu amatlah banyaknya, sehingga dengan tidak dia sedar, dia telah menganggap dirinya sendirilah Tuhan. Dan Imam Al-Ghazali menyuruh fahamkan baik-baik pengalaman Nabi Ibrahim itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billah al